Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okay, alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kita sambung lagi pelajaran kita, ataupun ini baru pertama kali nak belajar dengan ustaz lah. Okay, kamu dah makan ke belum? Jangan lupa makan. Jangan main belajar tapi lupa nak makan. Tak boleh. Kita kena seimbangkan. Makan, main, belajar, tidur, semuanya kena seimbang. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan lagi. Hari ini ustaz akan bercerita berkenaan dengan mata pelajaran sirah. Jadi sirah ni melibatkan sejarah kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan sirah? Okay, sebelum tu saya akan bagi tahu tiga perkara berkenaan dengan sirah. Sirah ni kita akan menceritakan sirah Nabi, sejarah Nabi, bukan sirah ustaz. Jadi sirah Nabi ni hari ni saya akan bagi tahu tiga perkara. Yang pertama, pengertian sirah yang meliputi bahasa dan istilah, dan yang kedua ialah rujukan. Rujukan ni sumber, macam mana ustaz ataupun orang boleh tahu kisah-kisah Nabi ni, cerita-cerita Nabi, sejarah Nabi, dengan rujukan inilah. Dan yang ketiga ialah menceritakan intipati ataupun kandungan perjalanan kehidupan Nabi ini. Okey. Jadi kita masuk teruslah kepada yang pertama. Yang pertama ialah pengertian sirah. Sirah ni ada dua perkara. Yang pertama melibatkan bahasa. Bahasa ni ialah atau mudah makna dasar. Sirah tu apa? Okey, sirah tu maksudnya ialah sunnah dan jalan. Sunnah dan jalan. Maksudnya perjalanan Nabi. Kalau macam sunnah sirah ustaz pun ada juga. Macam mana ustaz masa kecil, macam mana ustaz besar, macam mana ustaz dewasa, macam mana ustaz sekolah dari 1 sampai darjah 6. Lepas tu ustaz sekolah lagi tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lepas SPM ustaz buat apa? Itulah kisah ustaz. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal kisah ustaz. Kita nak cerita pasal sirah Nabi. Nabi ni ialah orang yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kita tak jumpa Nabi, tapi Nabi akan selamatkan kita. Selamatkan kita, selamatkan kamu, selamatkan mayat kita, selamatkan kawan-kawan kita. Nabi lah. Sebab Nabi ni kekasih Allah. Okey. Dari segi istilah pula, istilah ni ialah huraian kepada maksud sirah tadi, iaitu kisah kehidupan Nabi bermulanya daripada lahirnya Nabi sehingga wafatnya Nabi. Apa yang terkandung daripada Nabi baby sampai Nabi meninggal. Itulah yang kita nak ceritakan. Okey. Yang kedua, sumber sirah ni dapat daripada mana? Macam dalam gambar ni ada 2 dialog, dan ustaz punya gambar ni semua ada dalam buku teks sirah. Kamu boleh tengok sambil tengok video ustaz ni. Okey, dalam muka surat kedua ni ada dialog ataupun ada pertanyaan antara anak murid dengan ustaz. Dia kata, ustaz, apakah sumber sirah Nabi ni? Okey, ada 3 sumber. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran ni yang biasa kita dengar ngaji tu. Dalam Al-Quran tu mengandungi kisah Nabi. Dalam Al-Quran pun ada surah Muhammad. Surah Muhammad. Ada memang khusus surah Muhammad. Tak silap ustaz, lebih kurang surah 500 lebih. Yang belakang-belakang. Yang kedua hadis. Hadis ni kita jangan dengar, tapi ini ialah ungkapan-ungkapan daripada Nabi sendiri. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi ikrar. Dan yang ketiga ialah kitab sirah. Kitab-kitab sirah ni, macam contoh ustaz bagi contohlah kitab sirah ataupun buku, iaitu Sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi. Dan yang kedua kitab sirah Rasulullah. Yang ni khusus untuk Rasulullah. Yang atas ni Nabawiyah, ni Nabi-Nabi. Maksudnya kita ni wajib percaya kepada Nabi. Sebelum Nabi Muhammad ni ada banyak lagi Nabi yang kita wajib tahu ataupun wajib percaya. Ada 25 Nabi ataupun Rasul. Jadi inilah kitab-kitab. Ulama' boleh rujuk, ustaz boleh rujuk, mak ayah kamu pun boleh rujuk, kamu sendiri pun boleh rujuk. Dah dimelayukan. Kalau yang sebelah kanan ni Arab lagi,
Kalau yang sebelah kiri dah dimelayukan. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, kita dah terakhir dah ni. Okey, intipati sirah Nabi, kisah Nabi. Apa yang Nabi kehidupan Nabi tu, antara Nabi hidup dengan Nabi, antara Nabi lahir sehingga Nabi wafat ataupun meninggal. Ada 5 perkara. Yang pertama, kehidupan Nabi itu sendiri. Kelahiran Nabi, kewafatan Nabi. Lepas tu kehidupan Nabi sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Kalau sebelum hijrah ni, Nabi ni ada buat 2 perkara, iaitu Nabi berdakwah secara sembunyi, dan Nabi juga ada berdakwah secara tidak sembunyi. Itu untuk tahun 45 lah, dakwah Nabi. Okey, yang kedua, kekeluargaan Nabi. Keluarga Nabi ni macam kita lah, kita ada keluarga. Siapa mak ayah kita, siapa atuk kita, siapa kita. Macam Nabi pun ada keluarga juga. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kekasih Allah. Nabi juga ada anak, Nabi juga ada cucu. Macam itulah. Sebab Nabi ni manusia, kita pun manusia. Tapi membezakan kita ni, manusia Nabi ni manusia yang Allah sayang. Sebab tu dikatakan Rasulullah, kekasih Allah, utusan Allah. Dan yang ketiga ialah nasab keturunan Nabi. Nasab keturunan Nabi ni saudara Nabi, anak cucu sampailah sekarang. Nasab keturunan Nabi memfokuskan kepada saudara lah. Tadi keluarga tu yang umum, yang ni lebih terperinci. Dan yang ketiga ialah sifat fizikal. Sifat fizikal ni merangkumi tubuh badan Nabi. Inilah fizikal ustaz. Ada muka, mata, hidung. Macam mana sifat tu? Macam mana gambaran tu? Digambarkan Nabi ni dia punya fizikal bersederhana. Sederhana ni maksudnya tak lebih tak kurang. Maksud tak lebih tak kurang, contoh, rambut Nabi kerinting, tapi dia katakan tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Maksudnya kerinting ni yang macam beralun tu. Kamu tengok kan, macam ustaz ni rambut lurus, tapi Nabi ni tak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Yang contoh kedua, ketinggian Nabi. Orang Arab ni badan besar. Kamu kalau pergi negara Arab, badan besar, tinggi. Tapi Nabi ni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Macam tu. Itu 2 contoh Ustaz bagi. Banyak lagi contoh. Dan yang keempat, akhlak Nabi. Akhlak, beliau menyebabkan akhlak kepribadian Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi. Akhlak ni kamu belajarlah nanti. Akhlak macam akhlak ni maksudnya ialah adab. Cara kita, macam mana kita buat baik. Akhlak ni ialah menyebabkan sifat mahmudah. Mahmudah ni pula bila boleh dikaitkan dengan nama Nabi, Nabi Muhammad. Mahmudah Muhammad. Sama maksudnya ialah kepujian ataupun terpuji. Sebab tu Nabi ni dia menampakkan Nabi ni mempunyai nilai-nilai murni baik. Maksudnya Nabi ni menolong orang, Nabi ni berdakwah dengan lembut dan sebagainya. Banyak lagi lah. Dan yang terakhir ialah sahabat. Sahabat ni yang paling rapat ialah digelarkan sebagai Khulafaur Rasyidin, yang menggantikan Nabi selepas wafat. 4 Khulafaur Rasyidin iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi tapi ini yang paling rapat dan termasyhur, sebab tu digelar Khulafaur Rasyidin. Okey, setakat itu saja video pada hari ini, iaitu pada hari Khamis. InsyaAllah Ustaz akan buat video lagi pada Khamis hadapan untuk subjek sirah. Dan Ustaz akan bagi satu link video daripada YouTube lebih terperinci berkenaan siapa Nabi. Macam contoh, Nabi lahir bila, umur Nabi ketika umur 25 tahun Nabi buat apa, masa Nabi remaja Nabi buat apa, bila Nabi umur 40 tahun Nabi buat apa. Itulah kita perinci lah dekat video YouTube tu. Jadi sampai itu saja pada petang ni, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.